elakkan daripada bertanya sebab faktor yang ketiga ataupun nak mengetes-ngetes. Okey, saya nak jawab satu soalan yang ramai orang tanya. Katanya, kalau audiens tanya soalan bodoh ataupun soalan nak menguji kita, macam mana nak kita counter? Okey, tuan dan puan, bila kita sebut tentang soalan, satu perkara yang saya selalu tekankan adalah tentang conditioning. Maksudnya, sebelum kita nak sampaikan sesuatu, kita buat satu ground rules. So, ground rules yang saya selalu buat adalah, okey, tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya kita ada ataupun nak tanya soalan. So insyaAllah di hujung sharing session ni nanti saya akan buka untuk Q&A session. Cuma bila kita sebut tentang bertanya soalan ni kan, tuan-tuan dan puan, guru saya selalu pesan, katanya ada 3 jenis orang yang bertanya, ataupun ada 3 sebab kenapa kita bertanya soalan. Yang pertama, sebab kita tak tahu. Yang kedua, sebab kita nak reconfirm. Dan yang ketiga, sebab nak menghina. Jadi bila sebut tentang bertanya soalan, elakkan daripada bertanya sebab faktor yang ketiga ataupun nak mengetes-ngetes ataupun nak menghina. Sebab guru saya pesan, kalau kita bertanya atas faktor ketiga, dia sedang reveal siapa diri kita sebenar. So itu adalah cara saya nak conditioning. Cuma kalau dia menguji juga, tuan dan puan, okey, saya akan buat 2 benda lah. Satu, saya akan jawab based on apa yang saya tahu. Alright. Dan again, tuan dan puan, orang-orang macam ni kita tak boleh nak puaskan hati. Saya jumpa ramai orang nak bertanya soalan, nak mengetes-ngetes kan. Daripada mana kajian ni? Daripada mana tuan dapat? Daripada mana ni? You ke? So again, kita tak boleh puaskan hati orang. So kita beritahu, so ini jawapan saya. Dan yang paling bagus, bila kita jawab, kita sebut Allahu a'lam. Ataupun yang kedua, mungkin kita boleh tanya pandangan ni. Okey, tuan pula macam mana? So again, dekat situ kita kena istilahnya hati kental lah. Tapi tuan dan puan, saya yakin dan percaya kan, Tuhan jentik hati orang macam ni nak menguji kita. Sebenarnya dia menguatkan hati kita lah. Dia tidak ada satu benda pun yang kebetulan. Mesti ada reason. Mungkin Allah nak send orang-orang macam ni nak menguji kita, supaya kalau kita boleh atasi perasaan tu, kalau kita boleh rasa tahan marah kita, maksudnya kita sudah jadi orang yang meningkat di satu level. So itu jawapan saya. Wallahu a'lam.